Untuk membuat kajian analisis technical chart, perkara paling asas adalah menggaris trend line. Okay, dengan kita menggaris trend line, baru kita tahu arah tuju gerakan semasa chart. Sama ada dia sedang menurun, mendatar atau menaik. Perkara asas atau perkara utama yang perlu dilakukan untuk membuat analisis chart adalah dengan menggaris trend line. Jadi perlu mahirkan diri dalam menggaris trend line. So baru boleh melihat potensi gerakan chart dan seterusnya membuat analisis seterusnya. Untuk menjana keuntungan yang lebih dan untuk trade yang lebih tenang emosinya dan untuk lebih mudah profit dalam berdagang saham ataupun dalam trading, carilah counter yang sedang membuat pergerakan uptrend. Sebab apa? Sebab counter yang membuat pergerakan uptrend dia punya gerakan menaik. So untuk trading saham memang kita mencari kenaikan, baru kita boleh profit. So ini adalah tiga jenis trend line. Di sebelah kiri bergarisan merah adalah downtrend line. Untuk garisan yang terpanjang kita panggil major downtrend line, iaitu DTL. Harga atau candle berada di bawah garisan downtrend line. Dia punya arah gerakan utama adalah menurun. Cuma kita tahu pergerakan harga bergerak zigzag. So ada kalanya dia akan membuat kenaikan seketika sebelum meneruskan penurunan. Okey, seterusnya yang kotak berwarna pink ini adalah gerakan sideways ataupun sideways trend. Dia bergerak secara mendatar. Gerakan dalam range. Tak ke atas, tak ke bawah. Untuk sideways pun boleh elakkan juga. Sebab harga tak gerak sangat. Kena banyak menanti, kena banyak menunggu. Seterusnya adalah garisan uptrend line. Dia ada major uptrend line, iaitu garisan trend line utama. Harga atau candle berada di atas trend line adalah gerakan uptrend. Dan kadang-kadang harga bergerak naik menjauhi major uptrend line. So kita kena garis satu lagi garisan yang kita panggil intermediate uptrend line, iaitu untuk panduan gerakan semasa. Selagi candle atau harga berada di atas garisan intermediate uptrend line, maka selagi itu dia dalam fasa kenaikan semasa. Kalau bocor intermediate uptrend line, kebarangkalian dia akan menurun mencari major uptrend line. Okey, apa itu trend line? Trend line adalah garisan petunjuk arah tuju chart. Ianya bertindak sebagai arah sokongan dan juga rintangan. So kita perlukan sekurang-kurangnya 2 poin untuk membentuk trend line. Dua jenis trend line utama ialah uptrend line, itu trend menaik, dan downtrend line, itu trend menurun. Bagaimana untuk set up garisan uptrend? So kita tarik continuous line, garisan yang bersambungan dari poin 1 ke poin kedua. Untuk garisan uptrend, kita ambil poin di bawah candle, aras terendah candle untuk 2 poin. So gariskan daripada poin 1 ke poin 2, dan oleh sebab kita guna garisan continuous, dia akan bersambungan sampai ke atas lah garisan tu. So macam mana nak set up garisan downtrend line? Untuk garisan downtrend line juga kita guna continuous line, iaitu daripada poin 1 ke poin 2. Tapi kita ambil puncak candle. Poin 1 ambil puncak candle di atas dan poin 2 ambil puncak candle yang di bawah. So tarik daripada poin 1 ke poin 2, dan oleh sebab kita guna garisan yang bersambungan, iaitu continuous line, garisan ni akan bersambung sampai ke bawah. Okay, untuk breakout pertukaran trend, sebagai contoh macam dekat chart ni, daripada downtrend, itu gerakan menurun, dia breakout, dia bertukar kepada garisan menaik. Biasanya masa dia breakout tu, dia akan disokong oleh volume yang besar untuk mengesahkan kekuatan breakout. Dan jadikan major downtrend line yang breakout tadi tu sebagai support. Kalau dia tak bocor, maka dia confirm lah akan membuat gerakan uptrend. Untuk garisan downtrend line yang banyak poin sentuh, macam ni, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, ini memang kuat. Kalau dia dapat breakout garisan yang banyak bersentuhan ni, memang dia punya gerakan seterusnya yang pertukaran trend tu memang kuat. Dia punya menaik tu memang kuat lah. So kalau dapat jumpa counter yang bila kita tarik downtrend line, banyak sentuh, tiba-tiba breakout, itu boleh masuk watchlist. Dan boleh juga cari entry yang terbaik lah. Sama juga macam counter yang bila dia buat pergerakan uptrend. Bila dia patah garisan uptrend line tu, maka dia akan membuat pertukaran trend daripada menaik kepada menurun. Sama juga kalau banyak poin yang bersentuhan tiba-tiba patah. Itu
itu memang biasanya tak dapat diselamatkan lagi. Memang dia punya jatuh tu, kalau tak cut, memang menung ketil lah. So tak uptrend, kalau patah trend, silalah exit. Jangan ada teknik harapan lagi. Okay, untuk yang contoh seterusnya yang ni, ini adalah counter uptrend. Dia ada dua garisan. Satu long term uptrend line dekat bawah. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 kat bawah ni adalah long term uptrend line ataupun major uptrend line. Dan kita nampak dia bergerak ke atas menjauhi major uptrend line. So kita boleh garis satu lagi garisan yang dinamakan intermediate uptrend line. Itu garisan yang berwarna biru. Kalau pasang dekat bawah ni major uptrend line ni, kita tarik dari poin 1 dengan poin 2 dan dia pantul di poin 3. Dia buat naik kenaikan. Dia bocor yang sharp ni pun ngam-ngam pantul kat poin nombor 4 di long term uptrend line. Dia pantul naik balik. Dia buat V-shape recovery kat situ. Memang hebat lah. The power of trend line. Nampak pantulan tu. So berkawan lah dengan trend. Dan boleh tunggu cari entry apabila counter membuat pantulan di trend line. Selagi dia dalam pergerakan uptrend. So kita boleh nampak line biru kat atas ni, dia bocor intermediate uptrend line. Maka pergerakan menaik semasa dah lemah dan akan membuat pullback ataupun retracement ataupun correction. Kalau kuat, dia akan pusing balik. Kalau tak kuat, dia akan turun, cari major uptrend line sekali lagi. Kalau dia sampai major uptrend line, bocor juga. So akan mengesahkan pertukaran trend daripada trend menaik kepada trend menurun. Okey, seterusnya saya akan tunjuk bagaimana untuk menggaris trend line pada chart. Sekadar pembelajaran. Okey. So boleh nampak dengan lebih jelas lah bagaimana nak menggaris trend line dan juga intermediate trend line. Serta bagaimana nak trade dengan trend line. Okey, tengok contoh chart untuk counter ni lah. Sekadar pembelajaran. Kalau sekilas pandang kita boleh nampak dia dalam gerakan menurun. Iaitu dalam gerakan downtrend. So oleh sebab katakan chart semasa kita kat sini. So kita boleh tarik trend line lah. Okay. Untuk trend line, ambil trend line kat sini. Saya guna terdim view. Kat sini trend line. Untuk downtrend line, ambil puncak ke puncak. Kalau ambil puncak ke sini, dia ada terlebih kat sana kan. So kita ambil puncak yang terakhir pun boleh. Ataupun puncak yang sini. Yang ni. Yang dah sentuh beberapa kali. Puncak ke sini, puncak yang ini. Lepas tu dia reject kat sini. Lepas tu dia reject lagi kat sini. Sambung turun kan. So, kat mana dia breakout? Sini pun reject. Sini pun reject. So, dah 1, 2, 3, 4, 5. So, poin yang untuk tarik trend line adalah di sini lah. Poin 1. Dan juga sini poin 2. So, kita tarik daripada puncak poin 1 ke puncak poin 2. Dan kita nampak yang dekat sini memang semua akan reject trend line yang kita tarik tadi. Tunggu sampai dia breakout, menukar trend, gerakan. Dia menurun kemudian naik. Okay, sini dia breakout. Okay, kalau pasal, kalau kita nampak kan, kat sini dia breakout. Adakah breakout with volume? Nampak macam tak berapa nak kuat. Kan? Zoom in. So, dekat sini kan, dia breakout. Volume tak berapa nak ada. So, dia bukan breakout with volume. Kalau pattern macam ni, dia akan sambung turun. Sebab apa? Sebab breakout tapi tak ada volume. Breakout tapi tak ada volume. Kita nampaklah dia akan sambung turun. Bila dia breakout dekat sini, dia dah ada garisan uptrend dekat sini. Garisan yang sebelum ni dia dah ada gerakan yang menaik macam tu. So kita boleh letak satu garisan temporary uptrend. Sebab dia belum breakout. Dekat belah sini semua downtrend. Tapi kita boleh nampak low sini, low sini, low sini makin menaik. So kita boleh nampak dia ada buat pergerakan menaik di situ. So just tarik poin yang pertama dan poin kedua. Tarik poin ni, kita tengok sana dia rebound kat sini. Kalau dia confirm kuat, apabila dia breakout, okay, dia akan buat satu puncak yang ketara selepas breakout. Ini tak ketara dia punya puncak. Dia akan buat satu puncak yang ketara iaitu yang ini.
Kalau dapat lepas yang puncak yang nampak ketara selepas breakout tu, baru akan ada gerakan menaik yang seterusnya. Kalau dapat breakout yang puncak pertama selepas breakout tu, baru akan buat pertukaran trend. So, kita tengok sebelah sini. Nampak? Dia tak berjaya pecah. Ini puncak yang tadi yang menyerlah tu. Pergi sana reject. Pergi sana reject. Sini bocor. Eh? Bocor aras temporary uptrend tadi. Okay. Bocor aras temporary uptrend yang kita tarik dari sini. Dia pergi sana, sini dia rebound. Okay. Rebound dia test R tadi, dia test R tadi, sini dia bocor. So, gagal. Gagal membuat pertukaran trend dan sambung turun. Seterusnya dia breakout dekat sini. Eh, puncak yang tadi lah, puncak yang pertukaran trend tadi. Sini, sini. Sini baru dia breakout. Dan dekat sini lah baru dia sambung naik. So, kita tahu yang ni dia breakout, tak ada volume yang strong. Dan dia create R dekat sini. 3 kali dah jatuh. 3 kali jatuh tapi dia tak masuk balik bawah ni. Bila dia tak turun balik bawah ni, maksudnya dia masih dalam fasa pertukaran trend. Cuma dia buat gerakan sideways terlebih dahulu. So, kita tarik lah. Yang dekat sini lah. Ini. Ini dia punya range untuk sideways. So, dari sini tadi, bocor, naik. Sideways, sideways, sideways. Sini breakout. Breakout baru confirm buat pertukaran trend. Kalau tidak, dia akan sideways dalam range 415-250. Bila dah confirm buat pertukaran trend, tu dia. Dia boleh tarik major uptrend line. Daripada tadi tu. Tadi yang sini patah. Yang sini kita tarik tu, patah kan. Dia create low yang baru. So, ini kita boleh padam. Kita ambil ini dengan yang ni. Sini dengan point sini, sini naik, sini pantul. Okay. So, ini adalah major uptrend line. Tukar kali. Okay, sekejap, tukar kali dulu. Okay, so ini adalah major uptrend line. Satu lagi, kita boleh juga ambil apabila selepas dia breakout tu. Kan, kalau dia terlalu mendatar, tak payah ambil yang ni. Ambil yang point nombor 1, yang sini dengan yang ini. Pun sama. Gitulah dia punya garisan uptrend line. Ini major. Tapi nampak bila dia naik, dia menjauhi major uptrend line ni, menjauhi. Okay. Makin lama makin jauh. Takkan kita nak jadikan dia sebagai support je ni. Sangat jauh untuk jadi support. So, kita kena create satu intermediate uptrend line. Okay, first kali intermediate dia kat mana? Kalau tengah naik macam ni, kita boleh tarik macam tu. So, tak patah. Ataupun satu lagi kita tarik daripada bawah ni, bawa dekat sini. Sebab kita tahu dia pantul itu, so ambil 1 point. Ambil 1 point. Okay, nampak? Ini intermediate uptrend line yang pertama. Okay. Lepas tu sini masa dia naik juga, kita boleh buat satu lagi intermediate uptrend line. Sebab kalau tak nak garisan panjang yang continuous tu, boleh guna arrow. So ambil yang low yang ni. Low yang ini dengan low yang ni. So ambil low yang ni dengan low yang sini, kita nampak dia patah. And then dia naik, dia test balik pun patah. Untuk trend semasa yang daripada bulan Julai ni sampai bulan September ni dah patah trend. So kalau dia tak kuat, dia akan turun cari intermediate trend line yang dekat bawah ni. Okay, nampak? Ini intermediate uptrend line yang kedua. Kalau dia tak berjaya naik semula, okay, dia akan turun, test yang kalau dia kuat, dia pantul kat sini dan dia sambung naik. Tapi kalau dia bocor, dia akan turun bawah. So, dia akan buat pattern V-top. So, sinilah akhirnya dia punya trend yang ni. Dia akan turun balik ke dasar punya major uptrend line. Contoh yang kedua, kita ambil counter ni lah. So, ambil point yang pertama sini, point yang kedua sini. Point yang pertama, ni point yang kedua. Kat mana dia breakout? So, ambil trend line.
Bawa terus. Tukar color merah. Okey, kita dapat lihat poin pertama, poin kedua. Terus breakout kat sini. Terus breakout. Dan seperti chart yang sebelum ni, ambil puncak yang menyelah yang ni. Gariskan satu puncak yang menyelah itu. Okey, dapat breakout, baru dia sambung naik. Okey, sini breakout. Okey, sambung naik. Terus saya naik daripada 755 terus 125. Tapi naikkan kenaikan dia terlalu sharp maksudnya. Terus patah balik. Eh. Kenaikan kalau dah terlalu sharp macam ni, okey nampak eh. Okay, first kali kita tengok dia punya uptrend line lah. Ambil dari bawah. Poin yang mana kita ambil? Poin yang ini poin satu, ini poin dua. Sebab lepas dia buat puncak yang menyelah dia jatuh dan dia buat satu kejatuhan yang sharp. So kita ambil poin satu, poin dua. So dekat mana patah? Sini patah. Habis. Sekejap je. Eh? Baru tukar trend tapi patah balik. Bila patah dia akan buat pergerakan menurun. Kita tahu major uptrend line dekat sini dah breakout. Major uptrend line kat sini dah breakout kat sini. Dan kalau dia tak patah masuk balik bawah sini, dia dikira masih lagi dalam fasa uptrend. Masih dalam fasa uptrend walaupun dia dah patah ini. Ini dia punya garisan downtrend line yang lama. So bila dia patah kat sini, dia bocor, jatuh tapi dia tak balik sini. Dia sampai separuh je. Dan dia dah berhenti kat situ. So kita tarik intermediate downtrend line. Pada point ni ke point ni. So kita tarik intermediate downtrend line dekat sini dia breakout balik. Dia breakout balik semula. Dan kita tahu tadi ada puncak dekat sini jadi R. So dari sinilah dia breakout dan R ni 755 jadikan sebagai RBS. Ini teknik trade dengan trend line. So puncak yang kedua tu pun kita boleh tarik. So range dia sekarang di antara 755 124. Kalau dapat pecah 124 lagi sambung ke atas. Kalau tidak dia akan duduk dalam range 755 124. Kalau selagi tak patah 755 akan naik. Kalau bocor 755 akan sambung turun. So apa jadi lepas tu? Sekarang tak habis lagi lah. Okay. So kita nampak dia punya pergerakan macam akan menuju sinilah secara teorinya. Kalau dapat pecah 124 dia akan sambung. Kalau tidak dia akan duduk dalam range 124 755. Okay. So ini dia punya trend line yang kedua. Bila dia patah, lepas tu dia buat trend yang baru. So ini trend line yang baru. Ini adalah trend line yang baru. Bukan color orange. Okay, ini trend line yang baru. So nampak teknik trend line kalau dia pantul dekat trend line. Okay lah kan. So sini point 1. Sini point 2. So dia naik, dia turun pergi point 2. Kita tarik trend line kan. Dia naik lagi, dia turun. Dia pantul kat sini ada hammer lah tu. So secara teorinya apabila dia memantul dekat trend line dan munculnya reversal candle. Okay. Trend line ini adalah dijadikan sebagai support. So nampak? Dia dalam gerakan sambung naik. Then kita boleh tarik intermediate uptrend line. Okay. Intermediate uptrend line. Katakan dari sini bawa ke sana. Pun sama dia pantul dekat intermediate uptrend line. Mana datang intermediate uptrend line tu? Line ni. Kita tukar kali lagi banyak tu lah. Nampak tak teknik trade dengan trend line? Okay, contoh kita ambil daripada bawah. Kita ambil daripada point yang ini punya kaki, point 1. Dia naik, dia jatuh kan. Dia naik balik. So sini jadi point 2. Okay. Point 1 tarik point 2, continuous line. Dia akan tarik sampai sini dia pantul balik. Nampak tak? Trading idea dia bila dia jatuh dia pantul dekat intermediate uptrend line dengan munculnya reversal candle macam ni
Hammer terbalik ni kita panggil sebagai inverted hammer. Lepas tu munculnya engulfing. Candle hijau sebelah ni makan inverted hammer tu. So lepas tu dia buat reversal lah samurai. Then macam biasa zigzag jatuh balik. Rebound juga dekat trend line. Ke manakah dia nak pergi? Kalau dia kuat, kalau dia kuat, dia akan sama-sama dia akan pergi sana. Test 104. Lepas tu dia akan test balik yang ni. Trend line yang lama tadi. Tapi kalau dia sampai sini, okay, dia tarik kan. Salah satu tempat dia bocor. Dia akan mesut balik sini. Ataupun dia sampai sini, sideway, bocor juga. So dia akan balik. Mana datang line ungu tu? Ni. Daripada bawah tadi. Daripada sini tadi, poin pertama, poin kedua, sini bocor. So dia jatuh, dia pusing balik. Sini dia punya R. Trend line sebagai R. Kalau dia dapat pergi sana lah. Tapi kalau dia dapat, dia tak berjaya pergi ke atas, dia bocor intermediate trend line ni, dia akan balik sini. Saya tunjuk lagi satu counter, DNO kan. Okay, tengok DNO. Dia sideway sini kan. Tapi kalau kita tarik point ni dengan point sini, ini trend line down trend line lah kira ni kan. Dan dia breakout kat sini. Bila dia breakout kat sini, bila dia breakout dekat area situ, nampak tak Semua pun sama semua sama. Sini kan. So dia breakout dekat mana? Dekat sini. Point satu, point dua, sini reject, breakout. Dan volume besar. Breakout with volume. Nampak tak? Ini breakout with volume. Candle breakout, volume besar. Nampak tak kesannya? Breakout with volume dengan breakout yang tak ada volume. Bila breakout with volume, terus baca. So, kita dah nampak dia punya garisan uptrend line. So, kita ambil poin yang pertama, poin yang kedua. So, ini dia punya major lah, trend line utama. Uptrend line yang utama. And then kita boleh tarik lagi satu trend line apabila di sini dan selepas dia buat pertukaran trend. Poin sini dan poin selepas buat pertukaran trend. Ini poin satu, ini poin dua. Okay, kita tukar color yang downtrend tadi warna merah, yang major uptrend line tu warna hitam, dan kita buat satu lagi line biru antara poin yang pertama dengan poin yang kedua. Okay, ini kita tukar color biru. Yang ini tadi kita tengok major. Sini sebagai intermediate trend line. Intermediate. Tapi dia menjauhi juga. So, kita cari lagi satu intermediate. Poin ni dengan poin ni. Dia dah tukar poin dah. Poin satu, poin dua. Sebab apa? Sebab dia naik macam tu. Jauh juga dengan intermediate yang dekat sini tadi tu. So, buat lagi satu. Okay, buat lagi satu intermediate. Tarik poin ni dengan poin yang ini. Kalau apa pula? Jauh. Okay. Poin yang pertama sini. Lepas tu dia naik, dia jatuh, dia buat, lepas tu dia pantul. Sini poin yang kedua. Okay. So tarik daripada satu pergi nombor dua. Seterusnya kat mana dia patah? Mari kita tengok. Dekat mana dia patah? Kita tarik dekat sini dalam harga RM1.3, RM1 lah. Lepas tu kita tarik kat sini RM1.6. Kan? Okay. Lepas tu dia naik. Sini dia tak bocor, dia naik lagi. So dekat manakah dia patah? Okay, sini dia patah. Akhirnya dia patah dekat RM5. Kalau berani, ah, bolehlah simpan sampai RM5. Kalau berani. Kalau tidak, tarik lagi intermediate trend line kat sini. Okay. Contohnya poin yang dia naik, dia dah menjauhi kan. Okay. Bila dia dah naik, kita banyak tarik tadi poin sini dengan poin sini. Dan dia turun, dia pantul, dia naik, menjauhi juga kita punya intermediate trend line ni. Tapi jangan padam lah, biarkan je. Sebab dia berguna di masa hadapan untuk swing long.
So untuk yang keadaan semasa ni, kita ambil poin yang seterusnya, iaitu daripada poin yang sini dengan dia naik, dia turun, naik turun. Kat sini lah boleh ambil. Kita ambil yang ni dengan yang tu kan. Okay, nampak tak? The power of trend line. Sebelum tadi kita tarik ini poin 1 dengan poin 2 ni sebagai intermediate of trend line. Lepas itu dia menjauhi lagi. Eh? Sebab kita tahu trend line sebagai support. Kalau terlalu jauh dengan support, goyang kat lah. So kita kena buat satu lagi garisan intermediate of trend line untuk gerakan semasa. So kita ambil poin yang pertama, poin yang kedua. Eh? So dia pun naik atas. Tengok apa jadi lepas tu. Naik, jatuh. Nampak? Bila support tu jauh, memang dia punya risk tinggi lah ni. Nampak? Dia akan cari uptrend line. Okay? Dia akan cari intermediate uptrend line tadi. Sebab kita ambil poin ni dengan poin ni. Dia gerak, dia pantul kat sini. Tapi puncak kat sini tadi, RM4.5. Kita punya intermediate dekat RM3.3. RM4.6, RM3.3. Tadi atas ni RM4.6, ni RM3.3. So, RM1.3 dia punya risk. Jauh. Tapi dia pantul kat sini. Bila pantul dengan candle apa ni? Pressing line. Kan? Ini adalah reversal candle. Nama dia pressing line. So, bila buat reversal candle di atas intermediate uptrend line, maka dia sambung naik. Sambung naik lagi. Dan kita boleh nampak dia dah patah kat sini. Sini patah yang pertama. Ataupun nak buat lagi uptrend apa intermediate. Intermediate boleh buat banyak kan. So, buat lagi. So daripada poin ni pergi poin yang kedua. Tu tukar color. So untuk siapa yang ada sambut dekat area sini, nampak dia naik dan dia turun kan. Dia buat low sini. So boleh tarik poin yang sini. Poin 1, poin 2. Sebelum dia buat low, okay, kita akan refer ni sebagai support. Okay, undur balik. Kalau kita entry area sini, sekarang ini adalah support. Selagi tak patah, ada potensi nak naik kan. So bila dia naik, dia jatuh. Dan dia pantul satu lagi kali. Dia buat support di sini kan. Sini masih support. Tapi kita boleh tarik lagi satu point kat sini. Untuk intermediate punya, lagi satu intermediate trend line. Ni poin 1, ni poin 2. Tarik dan bocor sini. Sini dah bocor. Bila bocor dekat sini, kita tahu dia akan balik ke intermediate yang tadi. Yang support tu. Okay. Bila dia bocor yang ni, bila dia bocor, so ni tadi support, ni support. Seterusnya support dia kat sini. So seterusnya kalau dia tak bocor support yang ni, dia masih dalam gerakan menaik lah. Sebab ini ada support. Bocor support yang ni, jatuh lagi. Selagi tak bocor support yang bawah ni, dia akan masih ada potensi untuk naik. Okay, masa ni gerakan dia sini R, sini S. Dia akan ZZ dalam ni. Pecah atas, sambung naik. Bocor bawah, cari yang biru. Support yang seterusnya. So, mari kita tengok apa yang dia buat lepas ni. Masih dalam range, nampak? Naik dan sampai dekat intermediate trend line yang tadi kat sini. Sampai pantul balik. Dan dia bocor. Dia tak naik atas ni pun. So, tak kuat lah. Kalau dia kuat, dia akan naik atas test yang garisan yang ni. So, bocor. Bocor kita tahu. Arah support seterusnya adalah yang biru. Adakah sampai atau tidak? Mari kita tengok. Apa yang jadi. Bocor, 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 bocor. Sampai. Bukan tak sampai sampai. Nampak tak? Sampai. Pantul balik. Sampai, kita tahu bila sampai, inilah support. Sebab tu dipantul. Tapi adakah dia cukup kuat? Sebab apa? Sebab sini nanti dah jadi garisan downtrend line. So, ini adalah downtrend line. Kalau dia pantul, dia balik sini, dia pecah sambung naik.
Kalau tidak, nanti dia dalam range line merah dengan yang ni. Macam tu dia punya range. Zigzag. Adakah dia ke atas atau ke bawah? Kita tengok, nampak? Dia naik. Dia cari sana. Tapi, sini bocor. Balik lagi satu. Trend line. Habis. Eh, nampak Habis. Mari tengok daripada awal balik. Okay. Ringkasan kejadian. Sampai the power of trend line. Okay. First kali breakout kat sini. Lepas tu kita tarik meja. Meja sini dengan sini. Dapat point yang ni. Lepas tu kita tarik line biru. Apabila dia buat dua low selepas tukaran trend. Dapat line biru. Lepas tu dia menjauhi line biru. Kita buat lagi satu intermediate trend line. Okay. Dia menjauhi line hijau. Kita buat lagi satu intermediate line merah. Dia menjauhi line merah. Kita buat intermediate lagi satu. Okay. Untuk idea trade gerakan semasa. Seterusnya dia bocor line biru, dia bocor line merah. Tapi dia dalam range merah hijau. Dia dalam range merah hijau. Sebab sini kita tahu R, sini kita tahu S. So dia naik, dia sambung naik. Tapi dia bocor kat sini. So bila dia bocor kat sini, support kita kat sini. Pantun. Sambung naik. Bocor balik. Sampai sini. Kalau bocor juga, so dia habis lah. Memang makin murah lah jadinya. Tapi kalau dia pantun dekat line hitam ni, dia ada sini R. Dia ada sini R. Nampak The power of trend line. So, okay. Semoga bermanfaat. Cadangnya nak kongsikan tentang teknik trade, trend line yang simple-simple je. Untuk basic-basic je. Tapi macam biasa, dia terus jadi macam teknik trade, trend line yang advance. So, semoga bermanfaat lah. Rajin-rajin lah menggaris trend line lepas ni. Menggaris intermediate trend line, menggaris intermediate down trend line. Jadikan trend line sebagai support dan juga resistance. Semoga video ini sedikit sebanyak memberi idea trade kepada rakan-rakan yang menontonnya. Jemput like video ni, jemput subscribe saya punya YouTube channel ni dan rajin-rajinlah untuk share video ni kepada rakan-rakan yang lain. Sesuatu yang jika dirasakan bermanfaat, seloknya dikongsikan dan dipanjangkan kepada yang lain. Itu untuk saham akhirat. Saham dunia kita tarik trend line. Perkongsian ilmu yang bermanfaat itu untuk saham akhirat lah. Okay? Semoga kita semua dapat keberkatannya. Seperti biasa saya akan promote saya punya website ni lah. www.technictrade.com. Dekat dalam website ni ada banyak pembelajaran dan pemantapan ilmu. Kalau dekat blog ni banyak. Ada part belajar trade. Klik aja yang belajar trade ni akan keluar macam-macam lah. Klik news akan keluar counter yang keluar news. Berserta dengan chart. Teknik trade, ada candlestick pattern, ada chart pattern, ada perkongsian tentang indikator, tentang counter IPO, ada kelas juga lah. Itu ada artikel. Kalau nak mantapkan teknik trade, boleh pilih mana yang berminat. Teknik trade dengan setup diversion, ni setup yang power lah. Kita nak belajar teknik analisis, menggaris support resistance yang tepat. Inilah mantapkan teknik trade. Lepas tu analisis teknikal betulkan trend. Boleh subscribe yang video pembelajaran ni lah. Analisis teknikal betulkan trend dan teknik trade counter uptrend. Ini lagi banyak lah. Penerangan yang lebih mendalam dan banyak juga lah ilmu-ilmu yang boleh dipelajari dalam video pembelajaran dan pemantapan ilmu yang ni. Analisis teknikal pertukaran trend dan teknik trade counter uptrend. So kalau nak join kelas ada dua saja. Ada dua kelas dia. Kelas saham teknik trade setup keterangan ataupun kalau nak belajar one to one personal coaching boleh klik pada sini. Nanti ada keterangan lanjut. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Jumpa lagi di video yang seterusnya.